Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 16 dan kami akan mengulas filem yang bertajuk Remittance. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Fazira binti Nimat, Nur Fazita binti Zulkifli dan Nurul Hatijah binti Jalal. Baiklah, sebagai pengenalan, filem Remittance ini ditayangkan pada 21 Oktober tahun 2015 dan menggunakan bahasa English dan Tagalog. Filem ini adalah berdasarkan skrip asal oleh Patrick Daly dan Joel Vanderman, iaitu Remittance ialah gambaran realistik pekerja migran yang bergaji rendah di Singapura yang dirakam di lokasi sebenar dengan pelakon yang menggunakan pembantu rumah sebenar. Filem ini mengisahkan tentang apabila Mary mengambil keputusan untuk bekerja sebagai pembantu rumah di Singapura untuk menyara keluarganya di Filipina. Pada intinya, Remittance ialah kisah tentang usaha seorang wanita yang cuba mengimbangi kehidupan untuk keluarganya berbanding kehidupan untuk dirinya sendiri. Seterusnya, kita akan lihat pada bahagian watak. Yang pertama ialah Angela Barotia yang memainkan watak sebagai Mary dan merupakan watak utama dalam filem ini. Dia merupakan migran Filipino yang bekerja di Singapura sebagai pembantu rumah. Watak yang kedua ialah Paulo O'Hara yang memainkan watak sebagai Eduardo, iaitu suami kepada Mary dan tidak bekerja dan tinggal di Filipina. Watak yang ketiga pula ialah Olive Nito yang memainkan watak sebagai majikan kepada Mary yang merupakan orang Filipina yang tinggal di Singapura. Dan watak yang keempat ialah Yolanda Bormas yang memainkan watak sebagai Amy yang merupakan migran dari Filipina yang bekerja di Singapura sebagai pembantu rumah dan merupakan rakan kepada Mary. Terdapat dua lokasi yang ditunjukkan dalam filem ini, iaitu Baguio City, Filipina, iaitu tempat asal Mary dan sebelum bermigrasi, dan juga Singapura di tempat kerja Mary selepas bermigrasi. Terdapat 3 tahap migrasi yang ada dalam filem ini, iaitu yang pertama ialah pre-migrasi, di mana sebelum bermigrasi, Mary menghadiri kelas bahasa Inggris sebagai persediaan untuk bermigrasi ke Singapura. Mereka juga diberikan ujian kefahaman bahasa Inggris sebelum diluluskan untuk bermigrasi atas sebab kerja. Seterusnya, tahap migrasi yang kedua iaitu merentasi sempadan antarabangsa. Pada bahagian ini, Mary merentasi sempadan dengan lengkap berpasport dan dokumen penting yang diuruskan oleh institusi STD Overseas Manpower Service, iaitu institusi yang mengendalikan migran Filipina sebelum bermigrasi. Seterusnya ialah tahap migrasi yang ketiga, iaitu pengalaman di negara penerima. Yang pertama ialah mempunyai peluang meningkatkan kemahiran baru seperti kemahiran teknologi. Sebagai contoh, Mary berjaya menyampaikan presentation di dalam kursus keusahawanan yang dia ikuti di Singapura. Walaupun pada awalnya dia mengatakan bahawa dia tidak tahu menggunakan PowerPoint. Yang ketiga ialah dapat melancarkan skill komunikasi dengan mengikuti kursus usahawan yang dianjurkan kepada migran yang berada di Singapura. Dan yang ketiga ialah berpeluang untuk mempelbagaikan aktiviti ekonomi baharu di negara asal dengan menggunakan modal hasil daripada bekerja di negara penerima. Contohnya, apabila Mary balik ke negara asal, dia ingin memulakan perniagaan dalam bidang salon dan kecantikan. Salam sejahtera, saya Nurul Hatijah binti Jalal akan meneruskan pembentangan pada bahagian isu-isu kritikal dalam filem Remittance. Salah satu isu kritikal yang dapat dilihat dalam filem Remittance adalah fungsi kiriman wang ke negara asal migran. Dalam filem ini, watak Mary bermigrasi sebagai independent migrants di negara penerima iaitu Singapura kerana peluang ekonomi yang luas. Mary mengirimkan wang gaji kepada ahli keluarganya di Filipina demi kelangsungan hidup dan sumber kebajikan kepada anak-anaknya. Selain itu, buktinya dapat dilihat daripada duit kiriman wang daripada Mary digunakan untuk keperluan persekolahan, perbelanjaan, keperluan harian anak-anaknya serta suaminya. Walau bagaimanapun, filem ini menunjukkan sumbangan lelaki menjadi kurang penting dan marginal. Namun, impak positif daripada kiriman wang ini dapat meningkatkan autonomi wanita dari segi ekonomi dan mengurangkan ketaksamaan gender dan gender gap di dalam isi rumah dan komuniti.
Isu kritikal yang seterusnya adalah dilema wanita yang bekerja di luar negara. Filem ini menunjukkan dilema yang dihadapi oleh watak bernama Mary di mana anak perempuannya mengandung luar nikah dan suaminya pula mempunyai hubungan sulit dengan wanita lain semasa dia sedang bekerja sebagai pembantu rumah di Singapura. Hal ini berkait rapat dengan konsep keluarga transnasional di mana keluarga yang tinggal berasingan tetap mengekalkan rasa kebajikan dan perpaduan kolektif walaupun salah satu ahli keluarga tersebut merentasi sempadan negara. Contoh dalam filem, Mary dilema oleh masalah yang ditimbulkan oleh anak perempuan serta suaminya semasa dia sedang berhempas pulas mencari rezeki di Singapura. Naririnig po kasi ako. May kinakas... Ano yun, anak? Ma? Mabuntis po kasi ako eh. Sorry po, ma. Isu kritikal yang seterusnya adalah gender inequality. Wujud gender inequality di negara penerima di mana pekerjaan wanita migran sebagai domestic works tidak diiktiraf sebagai satu pekerjaan. Selain itu, perbezaan dominasi sektor pekerjaan di negara penerima. Sebagai contohnya, lelaki bekerja di kawasan pembinaan manakala wanita bekerja sebagai orang gaji. Mary yang merupakan migran dari Filipina bekerja di negara penerima iaitu Singapura sebagai pembantu rumah, manakala kekasihnya yang juga merupakan migran dari Bangladesh bekerja sebagai buruh binaan. Didn't answer my phone call and SMS. Selanjutnya, isu kritikal yang juga dapat dilihat dalam filem ini adalah beban kerja wanita yang berganda. Filem ini menunjukkan watak migran iaitu Mary yang bekerja sebagai pembantu rumah mengalami beban kerja yang berganda semasa berada di negara migrasi. Hal ini kerana Mary melakukan dua kerja dalam satu masa iaitu bekerja sebagai pembantu rumah pada waktu pagi hingga petang, manakala malam dia terpaksa bekerja di bar bagi menambah pendapatan untuk tujuan mengirim wang kepada keluarganya di Filipina. Hal ini menunjukkan Mary terpaksa melakukan kerja berganda demi mengirimkan wang kepada ahli keluarganya di Filipina untuk keperluan dan kebajikan anak serta suaminya. Sa kayaman at
Seterusnya adalah interprestasi storyline, di mana filem ini memperlihatkan seorang wanita yang bernama Mary bekerja sebagai pembantu rumah di Singapura untuk menyara keluarganya di Filipina. Filem ini menggunakan teori feminis dan migrasi antarabangsa, di mana memperlihatkan majoriti wanita bermigrasi sebagai independent migrants kerana peluang ekonomi wanita terbuka luas di negara penerima. Andaian yang pertama dalam teori ini iaitu public versus private domain, di mana sektor yang didominasi oleh lelaki adalah pembinaan, manakala sektor yang didominasi oleh wanita adalah orang gaji. Contoh yang dapat dilihat dalam filem adalah Mary diambil bekerja sebagai pembantu rumah di Singapura, manakala Jamal yang merupakan kekasih Mary yang juga bermigrasi di Singapura bekerja sebagai buruh binaan. Andaian kedua iaitu patriarki, wujud hierarki kuasa, unsur dominasi dan kawalan terhadap wanita. Sebagai contohnya, Mary yang bekerja di Singapura sebagai pembantu rumah terpaksa mengirimkan wang kepada suaminya walaupun suaminya juga turut bekerja di Filipina. Hal ini menjelaskan Mary dikawal oleh suaminya kerana dipaksa mengirimkan wang gajinya. Seterusnya, elemen kreativiti iaitu kostum. Kostum berperanan dalam mengenal pasti peranan serta tanggungjawab yang dibawa oleh pelakon melalui pemahaman tentang keperluan dan sumbangan watak untuk perkembangan cerita. Di sini dapat dilihat dua cara berpakaian yang berbeza, menunjukkan golongan bawahan iaitu pembantu rumah warga asing, Mary dan teman-temannya dari Filipina, serta pekerja asing dari Bangladesh di sektor pembinaan hanya menggayakan pakaian yang biasa. Seterusnya, gambar di sebelah kiri menunjukkan pihak majikan ataupun orang atasan yang memakai blazer. Teknik penyuntingan juga adalah perlu untuk menimbulkan kesan psikologi terhadap audiens, sebagai contoh menimbulkan perasaan takut, teruja, rasa ingin tahu, marah, suspense ataupun terkejut dan juga kejutan. Sebagai contoh, Mary sangat marah dan kecewa dengan kelakuan suaminya yang curang dan mengkhianatinya dengan menggunakan duit yang dikirim olehnya untuk berfoya-foya dengan wanita yang lain. Dalam babak ini akan menimbulkan kemarahan penonton terhadap perlakuan suami Mary. Hirap ako, nagtatrabaho. Hindi mo lang alam. Halos magputa na ako para naman may padalang pera sa inyo. Para sa mga pangarap mo. Pero anong nangyari? Anong ginawa mo? Ma'am, kailangan tayo ng mga bata. Dalam babak ini, Mary mendatangi Eduardo iaitu suaminya untuk menanyakan wang simpanannya bekerja di Singapura yang telah dicuri oleh suaminya. Namun begitu, Mary telah dikasari oleh Eduardo dan menyuruhnya pulang. Hal ini menimbulkan perasaan kesian audiens kepada Mary kerana telah dikasari oleh suaminya. Asawa sa papel. Ang ganda na lang. Lumayas ka sa bahay ko. Seterusnya, perasaan kasihan juga boleh wujud apabila melihat babak Mary yang terpaksa bekerja di bar untuk mendapatkan wang tambahan dan dikirimkan kepada anak-anaknya di Filipina. Seterusnya, hubung kait isu sebelum dan isu semasa iaitu perbezaan upah dan keadaan ekonomi di antara dua buah negara. Jika dilihat di Malaysia sendiri, isu kebanjiran pekerja asing merupakan perkara yang biasa. Hal ini disebabkan oleh faktor kadar pertumbuhan ekonomi di Malaysia yang meningkat, seterusnya memberi impak positif terhadap peningkatan taraf hidup rakyat yang menyebabkan persepsi serta minat rakyat tempatan terhadap sektor pekerja berubah. Dan ini menyebabkan sektor 3D kurang mendapat sambutan seperti sektor peladangan getah, sektor pembinaan dan juga pengasuh serta pembantu rumah.
Keadaan ini telah membuka ruang yang luas kepada warga asing dari negara jiran seperti Indonesia, Filipina dan Bangladesh untuk datang bekerja di Malaysia. Bukan itu sahaja, sikap pihak majikan yang suka memanipulasi hak pekerja asing dan mereka cenderung menawarkan gaji yang rendah kepada mereka. Yang kedua, overseas Filipino worker. Terdapat pelbagai isu cabaran yang dihadapi oleh pekerja Filipina di luar negara, antaranya ialah jurang komunikasi dan perbezaan budaya yang berbeza, di mana mereka terpaksa bekerja di negara lain, berurusan di tempat yang lain dan berkomunikasi dengan seterusnya. Cabaran dari segi keuangan, di mana kebanyakan rakyat Filipina berpendapat bahawa bekerja di luar negara akan memperolehi pendapatan yang besar dan lumayan. Namun kadangkala mereka tidak menerima pendapatan yang tinggi seperti yang mereka jangkakan. Memandangkan mereka menghantar hampir semua pendapatan mereka kepada keluarga di tanah air, mereka perlu berkorban malah mengabaikan keperluan asas ketika tinggal di negara orang. Isu yang terakhir ialah masa kerja yang panjang. Menurut Sinar Harian 2021, terdapat isu yang melibatkan seramai 22 orang pekerja asing warga Indonesia dikurung dan dipaksa untuk kerja selama 12 jam berturut dengan gaji yang diberikan hanya sebanyak RM10 oleh tauke restoran di Petaling Jaya, Selangor. Bahkan mereka tidak diberikan makanan percuma sehingga akan dihukum potong gaji jika mengambil makanan yang berlauk. Secara kesimpulan, filem ini menunjukkan bahawa kebanyakan pekerja wanita yang bermigrasi dijadikan pekerja domestik, iaitu pembantu rumah. Seterusnya, filem ini mengetengahkan isu kiriman wang yang menjadi faktor utama waktu migran bermigrasi untuk kelangsungan hidup keluarganya di negara asal. Dan yang terakhir, filem ini juga menunjukkan bagaimana realiti hidup pekerja asing di Singapura, di mana mereka harus menempuhi pelbagai cabaran semasa berada di negara migran demi mengirimkan wang kepada ahli keluarga mereka.